Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita bersama-sama dalam satu program ataupun sesi perkongsian berkenaan dengan ibadah kurban. Perkongsian kita dalam segmen Hajj Talk 1.0, iaitu ibadah kurban, penghayatan, pengorbanan dan kecintaan. Okey, baik. Untuk sahabat-sahabat yang ibu-ibu, ayah, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang bersama pada malam ini, sesi live pada malam ini, boleh kongsikan sesi live kita di Facebook, di media sosial masing-masing lah, supaya lebih ramai yang dapat manfaat, insya-Allah. Baik. InsyaAllah pada malam ni sesi live kita secara santai, yang insya-Allah saya bawa bersama pada malam ini Al-Fadil Ustaz Anas Naim. Bersama-sama pada malam ini Ustaz Anas Naim ni merupakan imam di Surau Ar-Rahman. Surau Ar-Rahman, Taman Bukit Rahman, Putra Sungai Buloh, dan juga guru di kelas Al-Baghdadi kita lah, guru talaki, kelas talaki pada hari Sabtu. Kita tengok Ustaz Anas. Okey. Baik. Ustaz, okay. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mute tu sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Dah Ustaz makan belum? sihat Dah makan dah. Okay, alhamdulillah. Baik. Semalam ini kita bersama-sama dengan Ustaz Anas untuk membicarakan ataupun bersembang berkenaan dengan ibadah kurban. Yang kita tahu insya-Allah ibadah kurban ni akan berlangsung pada hujung bulan ini insya-Allah. Tersilap 29 hari bulan Jun, 28 tu hari Arafah insya-Allah. 9 tu hari Adha. 10 Zulhijjah pada 29 tu. Ya Allah, sama-sama kita akan menyambut Aidil Adha. Ada mungkin saudara mara kita, ibu ayah kita, datuk nenek kita, kenalan kita yang mungkin sudah berangkat ke tanah Mekah insya-Allah. Dan kita yang berada di Malaysia mungkin tidak berkesempatan, belum dapat seruan lagi ataupun belum dapat rezeki. Di sini kita melaksanakan ibadah kurban insya-Allah. Baik. Tanpa melengahkan masa insya-Allah, saya nak minta lah Ustaz Anas berkongsi tentang ibadah korban ni kan. Saban tahun kita memang buat ibadah korban ni Ustaz. Kita tengok orang lain buat dan sebagainya. Tapi macam kita kan, kadang-kadang kita buat ibadah ni memang daripada kecil kita buat kan. Sembahyang, puasa, apa lagi, zakat, korban dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila kita tanya apakah maksud puasa tu, apakah pengertian puasa, pengertian zakat, pengertian korban tu, kadang kita tak tahu ataupun kita terlepas pandang. Padahal kita dah buat dah dulu, ibadah tu dah banyak dah kita buat. Kan macam saya sendiri kalau tanya pengertian solat itu pun kita macam mana nak jawab ni ya. Walaupun kita memang dah solat hampir 30 lebih tahun dah. Tapi pengertian itu, apakah dia punya maksud sebenar ibadah tu. Jadi pada malam ni kita nak dengar perkongsian Ustaz Anas. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah korban tu sebenarnya dari sudut agama kita ataupun sudut syariat kita. Ustaz, silakan. Okey, terima kasih kepada Fadil Ustaz Aizat atas soalan yang diajukan. Jadi pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih lah atas jemputan untuk berkongsi sedikit ilmu lah. Ya. Kadang-kadang kita sebenarnya dalam sesi yang macam ni
Sambil-sambil saya berkongsi, mungkin saya juga tambah ilmu saya daripada Ustaz Aizat, daripada rakan-rakan di luar sana. Jadi berbalik kepada soalan pertama tadi, soalan yang sangat back to basic lah orang kata, kembali kepada asas kepada ibadah kurban ini. Apa yang dimaksudkan dengan kurban ini? Baik, kalau kita teliti secara bahasa mudahnya, kalau kita katakan kurban ini dari sudut syariat bermakna ibadah sembelihan haiwan ternakan seperti unta, lembu dan kambing yang akan dilakukan pada hari raya Aidil Adha, iaitu hari raya Aidil Adha kita tahu bukan 1 Zulhijjah tetapi 10 Zulhijjah, tetapi bukannya sepanjang hari itu, dia berlaku selepas daripada solat raya sehinggalah pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi daripada sini sebenarnya sedikit sebanyak kita dah nampak gambaran apakah rukun-rukun, apakah syarat-syarat ibadah kurban itu sendiri, ya. Dan saya pasti ada soalan yang akan diajukan nanti berkaitan dengan hikmah maupun tujuan pensyariatan ibadah kurban. Dan seperti mana kita sedia maklum, kurban ini ya, dari kalau kita tengok daripada bahasa Arabnya berkaitan dengan perkataan qarraba, qarraba, jadi kurban maknanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita ataupun Islam syariatkan sebagai satu iktibar ataupun ibrah ataupun satu ikutan yang dipelopori oleh Nabi yang terawal dulu, Nabi yang awal dulu, Nabi Allah kan, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya kira secara mudahnya kita kata ibadah kurban ini semua orang sedia maklum dia ibadah sembelihan ataupun ibadah sembelihan haiwan, dan kita kena tengok syarat-syaratnya pula nanti, apa pula haiwan ternakan ini. Kemudian setiap haiwan ternakan tu pula, lembu dia ada syarat dia, kambing dia ada syarat dia, unta dia ada syarat dia, dan juga bila waktunya. Ibadah tu mesti macam tu sebab dia ibadah khususiyah, yang mana dia ada tempoh waktu dia ada jenis-jenis binatang dia, dan binatang-binatang dia pula ada syarat-syarat sah dia. Jadi semua ini termasuk penyembelih dia tu kan. Ini semua ini saya yakin kita boleh dapat secara detail melalui pembacaan lah, kerana perkara-perkara ini semua sangat teknikal untuk dibincangkan. Okey, baik. Itu penjelasan awal atau peperiksaan awal berkenaan dengan maksud ibadah korban. Maknanya ibadah korban ni dia falsafah dia samalah macam ibadah-ibadah yang lain, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia ada sedikit bukan sedikit, dia ada perlaksanaan yang berbeza dengan ibadah yang lain lah. Macam Ustaz Anas kata tadi, dia ada dia punya syarat penyembelihan dia apa semua dan sebagainya. Yang tu insya-Allah yang secara detail tu nanti kita akan buat sesi perkongsian yang lain. Mungkin kita jemput ustaz yang pakar tentang ibadah korban tu dari sudut hukum dia, sunat dia, cara sembelih apa semua dan sebagainya. Hari ini kita nak bicara tentang bagaimana penghayatan ibadah korban itu sendiri. Baik. Jadi Ustaz Anas dia sebut tentang qaraba. Qaraba tu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maknanya ibadah korban ni maknanya tu supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia berkait dengan soalan saya nak tanya lepas ni, iaitu tujuan dilaksanakan ibadah korban itu sendiri. Masa semua ibadah pun ada tujuannya juga, tapi ibadah korban ni dia special sikit sebab kalau raya puasa dia, raya tu kita boleh takbir tu sampai solat raya dia kan. Betul tak? Lepas habis sembahyang raya dah tak boleh takbir dah. Itu kita punya ni lah, apa nama tu. Tapi kalau ibadah korban ni dia ada hari tasyrik, itu maksudnya ada 3 hari lagi kan untuk kita melaksanakan ibadah. Maknanya besar ibadah korban ni. Dari Adha ni. Jadi maknanya tempoh melaksanakan ibadah korban ni panjang.
memberi keluasan kepada ramai lagi boleh laksanakan ibadah korban. Apa tujuan yang dibuat begitu kalau dari sudut syariat tu ataupun dari sudut hikmahnya ataupun syariat lah, bagaimana ibadah korban tu tujuannya dilaksanakan begitu menurut pandangan Ustaz lah. Silakan Ustaz. Okey. Baik, terima kasih kepada soalan tadi tu. Baik, ibadah kurban ni seperti mana kita maklum dia adalah satu ibadah. Ya. Ibadah ni bila kita kata ibadah, maka dia dibuat tidak lain tidak bukan adalah ta'abudiyah. Maknanya kita nak memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat dalam pensyariatan ibadah kurban itu sendiri, ya, kita boleh lihat kepada dalam surah Sad sebenarnya, kalau tak silap saya boleh rujuk balik dalam surah Sad, yang mana di situlah diterangkan bagaimana sejarah ibadah kurban ini bermula daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Daripada surah itu, kalau nak bincang secara detailnya agak panjang di sini, tetapi saya boleh ringkaskan di situlah yang kita biasa dengar daripada kita seawal kecil sehingga sekarang, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nampak dalam mimpi dia, mendapat mimpi yang mana mimpi ini adalah wahyu bagi seorang Nabi. Itu kita kena bezakan. Mimpi seorang Nabi itu dia wahyu, berbeza dengan kita. Mungkin mainan tidur. Jadi dalam mimpi dia itu dia nampak inni azbahuka, iaitu sungguhnya aku menyembelih kamu, kata kepada Nabi Ismail. Dan kemudian ditanya kepada Nabi Ismail, apa pandangan kamu? Kan? Dan akhirnya Nabi Ismail kata, kerjakanlah, faf'al ma tu'mar. Okay. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kau akan melihat ataupun kau akan mendapati bahawa aku ini terdiri daripada orang yang sabar. Kalau kita lihat di sini, nanti kita akan bicara tentang hikmah, tapi kalau kita lihat di sini, tujuan utamanya adalah untuk menguji manusia ni, menguji manusia ni di atas segala apa yang dimiliki. Kan? Sebab bila kita kata berkorban ni, mestilah korban ni benda yang kita ada, benda yang kita sayang. Kalau benda tu kita tak sayang, benda tu kita tak ada, dia tak jadi korban. Kan? Berkorban ni kena berkorban benda yang sangat disayangi oleh diri kita. Kat situlah menunjukkan, membuktikan bahawa kita ini sama ada kita ni beriman ataupun tidak. Kita singkap satu lagi kisah yang awal lagi daripada kisah Nabi Allah Ibrahim, iaitu kisah anak-anak Adam. Kan? Dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, Allah tidak sebutlah nama Habil dan Qabil ini, tetapi kisahnya itu disingkapi ataupun disebut dalam Quran secara jelas. Bagaimana Allah mengarahkan mereka untuk menyediakan kurban. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah terima yang satunya, Allah tak terima yang satu lagi. Dan kenapa Allah terima satu, Allah tak terima satu lagi? Kerana melihat kepada kualiti dan juga keikhlasan dalam nak melakukan kurban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kita tahu apa yang telah berlaku, kan? Sehinggalah berlakunya pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Maka kurban ini tujuannya utama adalah untuk menguji sejauh mana keimanan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kalau kita lihat tujuan ataupun maqasid yang boleh dilihat, disingkapi secara jelas, secara ma'qul, ya, adalah untuk kita berasa dipanggil kebersamaan bersama orang-orang fakir, ya, kebersamaan bersama orang fakir. Kita sering kali sebut puasa itu hikmahnya adalah merasai denyut nadi ataupun kesusahan yang dialami oleh kaum fakir miskin. Tetapi ibadah kurban pun sebenarnya sama dan lebih praktikal. Kan? Selain daripada zakat fitrah itu pada bulan Ramadan dan juga Syawal, ibadah kurban ini salah satunya kalau kita tengok diagihkan, ada portion itu perlu diagihkan kepada kaum fakir, pada orang fakir dalam kalangan muslimin. Dan ini adalah tujuan utama supaya kita ini orang kaya ini, sebab itulah hukumnya kita tengok hukum kepada kurban ini sunat muakkad, sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Bahkan dalam sebahagian pada pandangan sebahagian ulama disebutkan bahawa
orang-orang kaya yang meninggalkan kurban hukumnya makruh. Sampai tahap macam tu sekali. Kerana apa? Kerana tujuan dia adalah untuk kita kembalikan balik apa hak-hak orang-orang fakir miskin. Antaranya inilah kan, mungkin kalau kita katakan ada sebahagian tempat ni nak dapat daging merah daging merah ni kan, daging lembu ke daging kambing ke kan, sangatlah susah. Sangat susah didapati satu. Yang keduanya mungkin mahal sangat-sangat. Jadi inilah masanya kita nak membantu orang-orang fakir miskin. Mudah-mudahan Allah kita termasuk dalam hadis yang Nabi SAW, mudah-mudahan kita tak termasuk, minta maaf mudah-mudahan kita tak termasuk dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan, man lam yahtam bi amri muslimi falaysa minhu. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang kaum muslimin yang lain, maka bukanlah ia itu daripada kalangan mereka. Wal'iyadzubillah. Sekadar itu sahaja jawapan saya. Terima kasih kepada Ustaz Anas di atas pencerahan tujuan disyariatkan ibadah kurban. Jadi saya get the point tu, maksudnya tujuan pensyariatan ibadah korban yang pertama adalah untuk menguji keimanan kita. Sebenarnya apa sahaja ibadat ni dia menuju kepada keimanan. Allah nak mengukuhkan kita punya kepercayaan, keyakinan kita dalam agama ini. Di samping dia punya tujuannya supaya kebajikan kepada masyarakat Islam yang kurang kemampuan. Itu ada orang kata dari sudut kalau kaedah tu dia ada horizontal and vertical punya kaedahnya tu. Ustaz Anas faham tu. Maksudnya yang ke langit itu adalah keimanan kita. Maknanya yang mendatar itu adalah bagaimana daging itu kita sebarkan kepada masyarakat yang miskin, insya-Allah. Itu saya baru dapat satu ilmu. Kalau pandangan ulama kata kalau orang kaya meninggalkan ibadah korban tu makruh. Betul? Maksud saya pun agak setuju dengan pandangan ulama yang begitu, kerana seperti ibadah zakat juga harus dikembangkan kekayaan itu kepada masyarakat yang memerlukan. Baik. Okey, baik. Sebelum saya nak tanya beberapa soalan lagi kepada Ustaz Anas ni. Jangan lari lagi ya. Okay. Tapi kita nak tengok sedikit video. Boleh tak? Boleh. Okay, kita nak sikit video. Lepas kita sambung balik lah. Okey, baik. Daripada Pertubuhan Fitrah Ummah, insya-Allah. Dan dengan anda melaksanakan ibadah kurban bersama Pertubuhan Fitrah Ummah, anda sebenarnya sedang membantu pertubuhan ini untuk berterusan melakukan program-program kebajikan di Malaysia dan juga di Afrika. Sama-sama kita laksanakan ibadah kurban bersama Pertubuhan Fitrah Ummah. Layari www.fitrahummah.
Okey, baik. InsyaAllah kita sambung semula perbincangan kita. Tadi sedikit iklan lah kan. Sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya, insyaAllah Ustaz Anas. Baik, Ustaz Anas. Okey, tadi kita tengok, kita dah dengar tentang tujuan, pensyariatan, maksud. Kita nak bagi sedikit detail tentang sejarah ataupun sirah daripada Nabi sendiri. Yang pastinya kita akan menjadikan para rasul kita sebagai contoh yang utama dalam kita melaksanakan ibadah kita, terutamanya ibadah kurban. Dan yang sinonim dalam ibadah kurban ini adalah kisah kurban di antara ayahanda kita Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Boleh Ustaz cerita sikit bagaimana iktibar yang boleh kita ambil daripada kisah ini, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Ustaz atas soalan itu. Soalan yang sangat berkaitan lah dengan setiap kali kita ibadah korban, setiap kali kita masuk dalam Aidul Adha, kita masuk dalam bulan Zulhijjah, kita akan telusuri balik. Kita akan telusuri balik kisah yang sangat special ini, ya, yang mana melibatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, ya, menjawab soalan yang sebelum ini, ya, ibadah kurban ini sebenarnya dipelopori oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam seperti direkodkan dalam surah Sad. Ya, dalam surah Sad ini sangat jelas, ya, bagaimana pada awalnya, pada mulanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini memohon untuk mendapat anak. Kita tahu Nabi Ibrahim antara Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan lambat dapat anak. Ada sebahagian Nabi-Nabi lain, contoh Nabi Zakaria alaihissalam, dan Nabi Ibrahim antara yang diuji dengan lambat dapat anak. Jadi apabila dapat anak pada usia yang telah lanjut, ya, iaitu Nabi Allah Ismail, maka kita pun tahu anak ni satu benda, sebab tu Allah sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Ya, yang mana diperelokkan, diperindahkan bagi manusia ini suka kepada syahwat. Antaranya apa perkara-perkara yang menjadi ujian kepada manusia ini, maknanya manusia sangat attach, sangat sayang kepadanya adalah minan nisa, antaranya adalah wanita. Yang keduanya adalah wal banin. Banin ni anak-anak. Maka bayangkan satu perkara yang dah lama kita idamkan dalam hidup ini, kemudian Allah kurniakan kepada kita rezeki itu, dan kemudiannya bila Allah kurniakan kita rezeki itu, Allah uji. Allah uji dengan nak tarik balik rezeki itu daripada kita. Macam mana perasaan kita? Jadi itulah sebenarnya gambaran apa yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Apabila dikurniakan anaknya Nabi Ismail, kemudian saya sebut tadi, dia nampak dalam mimpinya sebagai satu wahyu untuk disembelih anaknya sendiri sebagai satu korban kepada Allah. Maka ditanya pandangan, fanzur madza tara. Ditanya kepada Ismail, perlihat apa pandangan kamu? Maka Nabi Allah Ismail sebut, faf'al ma tu'mar. Ya, macam saya sebutkan tadi, ya, ayat yang sama, perbuatlah, lakukanlah apa yang diperintahkan ke atas kamu. Ya, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan dapati bahawa aku ini termasuk dalam kalangan orang yang sabar. Maknanya si ayah itu dah memang orang kata apa, memang berat hati. Tapi lihat bagaimana seorang anak, ya, apabila dia tahu ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun support juga. Maknanya dalam kita nak buat kebaikan ini, kita perlu support daripada orang-orang baik juga sekeliling kita, kan. Walaupun kita kata iman tak dapat diwarisi, tetapi dalam kes ini Allah Subhanahu Wa Taala berkati keluarga Nabi Allah Ibrahim. Padanya lah turunnya rasul-rasul, kan. Padanya lah turunnya Nabi Ismail dan akhirnya turun keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padanya lah turun keturunan Nabi Ishaq, dan di bawahnya itu Yaqub yang merupakan bapa kepada nabi-nabi dalam kalangan Bani Israel. Jadi begitulah Allah begitulah Allah memberkati keturunan Nabi Ibrahim AS di atas ketaatan dia, ketakwaan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, ya, setiap orang yang mukmin ataupun beriman, yang mengaku beriman,
pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sebab itu kalau kita lihat para nabi dan rasul ni paling banyak diuji. Kan? Dan kalau kita lihat dalam surah dalam Al-Quran pun Allah sebut, adakah kamu apa dipanggil ni mengira bahawa kamu ini sudah beriman bahkan sedangkan kamu belum lagi diuji. Ya, maknanya jangan kita mendabik dada mengaku bahawa kita ni orang yang beriman selagi mana kita belum diuji lagi. Kan, seperti mana ujian yang diturunkan kepada para rasul. Kemudian yang keduanya adalah setiap orang mukmin perlulah melaksanakan ibadah secara ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa ganjaran. Kalau kita lihat pada kisah Nabi Allah Ibrahim tadi, ya, dia apabila dia nak sembelih anaknya itu, dia tak tahu pun apa yang berlaku lepas tu. Dia tak tahu pun bahawa Allah akan menggantikan dia dengan seekor qibah. Dia tak tahu pun. Tetapi apabila Allah akan ganjari, kita kena yakin setiap perkara yang baik Allah dah sebut dalam Quran, Allah akan ganjari dengan perkara yang baik. Sebab tu kita kena ikhlas. Kalau manusia tak buat baik dengan apa yang kita buat pada mereka, ketahuilah itulah manusia. Tetapi Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah lupa, Allah ada janji, Allah akan bagi. Sebab tu bila kita buat baik kerana Allah, kita takkan susah hati. Kerana kita takkan fikir apa manusia nak sebut, apa manusia nak cakap, kita hanya fikir apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kat kita. Kemudian yang ketiganya, kewajipan untuk mentaati arahan ibu bapa. Ni kan, bila Nabi pertamanya kita tahu Nabi Allah Ismail sebelum dia nak buat tu dia kata dia ditanya dulu kan pandangan dia. Tapi apabila dia tahu itu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian arahan ayahnya sendiri, maka dia buat tanpa bertanya lebih-lebih. Ya, sebab tu orang beriman sebenar-benarnya dia sami'na wa ata'na. Dengar dan taat tanpa mempersoalkan selagi mana ia tidak berkaitan dengan maksiat. Itu kena fahami konteks itu jugalah. Kemudian yang keempatnya, mendahulukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana rasa cinta dan kasih kepadanya mengatasi kecintaan kepada dunia dan keluarga. Ya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, baru je saya sebut ni, iaitu walaupun kadang-kadang mak ayah kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita ke, orang terdekat dan kawan-kawan kita minta kita buat benda-benda yang tak elok, kita kena ingat ataupun minta bantuan kita, selagi mana tidak bertentangan dengan suruhan dan juga larangan Allah, boleh kita lakukan. Tetapi bila ia dah dah melepasi batasan itu, kita harus belajar katakan tidaklah. Kerana la ta'ah fi ma'siyah, tidak ada ketaatan dalam perkara-perkara maksiat. Dan akhir sekali, mencontohi dan meneladani kehidupan keluarga bahagia Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan lihat macam mana Allah Subhanahu Wa Taala memberkati keluarga Nabi Ibrahim. Padanya lah lahir zuriat-zuriat nabi-nabi saya sebutkan tadi. Yang kedua, yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, kita selawat setiap kali solat tu pun kepada Nabi Allah Ibrahim. Kan? Bila kita selawat kan, sebab itulah dipanggil selawat Ibrahimiyah, selawat yang terbaik tu. Selawat yang paling mengikutlah sunnah sebenarnya. Ya. Bila kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Setiap hari kita sebut Nabi Allah Ibrahim. Allah muliakan dia sampai disebut dalam solat. Kemudian Allah muliakan dia setiap tahun kita sebut nama dia dalam kisah Aidul Adha. Tak ada tahun yang kita tak sebut nama dia. Nama baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah Allah jadikan pengajaran untuk kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Menarik kisah yang dikongsi daripada Ustaz Anas. Maknanya pengorbanan yang besar oleh Nabi Ibrahim adalah dapat anak lambat, lepas tu tinggalkan anak dekat padang pasir, lepas tu dapat arahan kena korban. Tapi Ustaz Anas, kalau yang kisah Nabi Ibrahim ni dengan Ismail ni, kalau saya suka tengok perspektif parenting sebenarnya. Sangat banyak yang boleh dipelajari. Antaranya lah macam bagaimana Nabi Ibrahim itu kalau dia mendapat arahan daripada Allah SWT supaya sembelih anak dia, betul tak? Betul. Sembelih anak dia. Maknanya bila arahan Allah SWT ni no kompromi lah kan. Maksud tak boleh, nak tak nak memang kena buat lah, betul tak?
Dia tak ada boleh tak excuse tukarlah, jangan sembelih, jadi ambil daging sikit ke ataupun buat benda lain kan. Tapi no excuse. Tapi dalam perkara yang no excuse tu pun Nabi Ibrahim tetap minta pandangan anak dia. Betul. Maknanya berbincang dengan anak dia pada benda yang tidak ada excuse. Tetap berbincang. Itu satu yang saya belajar. Yang kedua, dari sudut Nabi Ismail pula, bagaimana bila dia dapat arahan, dia dapat perintah daripada Allah, ayah dia minta dia, ayah dia nak sembelih dia, Nabi Ismail terus kata apa? Terus lakukanlah. Faf'al ma tu'mar. Buatlah. So bila kita fikir bagaimana Nabi Ismail ni dia boleh ada jawapan terus buat, maknanya bagaimana didikan dia? Macam anak kan? Kita 10 kali cakap baru dengar. Kalau anak. Tapi bagaimana Nabi Ismail ni bagi arahan satu terus dengar. Maknanya Nabi Ibrahim ni seorang ayah yang mendidik anak dia dengan baik. Sehingga ke anak dia cakap anak buat satu benda terus dia buat. So dia tidak jadi anak tu begitu secara automatik kan. Dia mesti ada pendidikan yang telah dibuat oleh ibu bapanya. Jadi ke anak itu bagaimana dia boleh dapat satu arahan terus dia terima dan terus dia setuju. So itu antara banyak lagi sebenarnya parenting skill ataupun pendidikan kebapaan yang kekeluargaan yang kita belajar daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni sebenarnya. Dari sudut perspektif itulah. Tapi tadi Ustaz Anas cerita perspektif korban kan. So betul, maksudnya antara Nabi yang kita sebut sampai hari kiamat dalam solat adalah Nabi Ibrahim. Nabi lain tak ada. Nabi lain tak ada, tapi Nabi Ibrahim ni memang kita sebut sehingga hari kiamat selagi mana kita solat. Baik, mungkin soalan yang terakhir ke Ustaz. Okey, baik. Soalan terakhir. Mungkin Ustaz boleh rangkumkanlah. Soalan Ustaz boleh rangkumkan sebab sisi kita ni ringkas saja. Berkenaan dengan hikmah tadi mungkin Ustaz ada sebut sikit, ada cuit sikit dengan hikmah, mungkin boleh rangkumkan dalam kesimpulan sikit nanti. Dan siapa sebenarnya yang patut laksanakan ibadah korban ni? Yang orang kata tadi saya sebutlah sunat muakkad dan sebagainya, tapi adakah orang miskin tak boleh buat ibadah korban? Kita sebut orang kaya je kan, orang miskin. Saya pernah jumpa orang miskin tapi dia simpan duit. Dia simpan duit sikit boleh buat korban. So orang miskin pun adakah macam mana? Siapa yang boleh laksanakan ni Ustaz? Cuba Ustaz share. Okey, kesimpulan lah insya-Allah. Boleh insya-Allah. Jadi yang terakhirnya kita boleh simpulkan di sini antara hikmah saya ringkaskan. Tadi saya setujulah dengan perspektif sebelum tu, saya setujulah dengan perspektif Ustaz sebab ayat Quran ni dia akan sebut benda yang penting je. Dia tak akan sebut benda-benda tak penting. Sebab tu kalau kita perhatikan dia tak sebut nama isteri Nabi pula. Isteri kepada Imra'atul Aziz kan, isteri kepada yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam itu, dia tak sebut pun nama dia Zulaikha, tak sebut kerana tak penting. Dia hanya sebut benda penting. Maka apabila disebut fanzur madza tara tu, maka mesti ada sebab kenapa disebut maka apa pandangan kamu. Sebenarnya saya nampak ini pandangan peribadi saya, kerana pertamanya betul lah kita katakan begitulah orang kata cara sepatutnya didikan dengan anak ni, walaupun itu adalah benda yang Allah suruh seperti solat dan sebagainya, kita kena rationalkan benda tu dalam jiwa dan juga pemikiran anak-anak. Sebab apa? Perkara yang paling besar yang akan memberi kesan kepada seorang tu untuk lakukan perubahan dalam diri adalah inner out kan. In out, bukannya out in, maknanya daripada dalam keluar. Maknanya kesedaran tu datang daripada dalam. Jadi perlu dirasionalkan, perlu dijustifikasikan. Bukannya suruh tapi tak bagi tahu sebab. Maka apabila ayahnya tak ada, tak buat. Maka apabila mak ayahnya tak ada, habis. Tinggal solat dan sebagainya. So itu saya setuju. Baik. Apa kesimpulan dia ataupun apa hikmah dia? Pertama, ia menguji kekuatan iman dan keteguhan mental orang yang berkorban. Pertama. Kemudian yang keduanya, supaya orang yang berkorban dapat menjauhkan diri daripada sifat terlalu sayangkan harta. Ini penting ni, dan kedekut dengan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya. Dalam Al-Quran boleh tengok beberapa tempat yang Allah mencela orang yang bakhil dan sifat dan orang yang syahih. Syahih ni syuh ni maknanya paling memang lagi bakhil lah. Bakhil tu dah kedekut.
Syahih ni lagi kedekut kan. Kalau kita tengok kisah Nabi kita dengan isteri Abu Sufyan, Hindun. Hindun ni dia mengadu kat Nabi. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sungguhnya Abu Sufyan ni lelaki yang sangat kedekut sampai kan mungkin dia tak bagi nafkah dan sebagainya. So dia nak tanya boleh tak ambil harta tu. So Allah murka kepada orang-orang yang kedekut dengan hartanya, terutamanya apabila melibatkan pemberian hak kepada orang-orang fakir miskin dan juga ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah kurban ini melatih diri kita bagi sebahagian daripada harta kita yang kita mungkin sayang ni kan, dah simpan kalau orang kerja bank, kerja kat kampung dapat bonus kan, dah ada plan dah awal tahun nak buat sekian-sekian. Kalau boleh kita cukup aside awal-awal, ni untuk korban supaya harta tu tak attach dalam jiwa kita, terikat dengan jiwa kita. Biar cinta kita itu hanya semata-mata dengan Allah SWT. Dan yang terakhir adalah berkongsi merasai nikmat Allah dengan golongan yang nasib baik atau miskin. Maka akhirnya siapa yang patut melaksanakan hewan kurban? Jadi menyembelih hewan kurban ni pada hari kurban dianjurkan kepada seluruh umat Islam, tetapi kebutuhan sebenar ialah kepada yang mampu. Yang mampu. Jadi kalau katakan fakir miskin itu dia dah simpan harta, memang dia khusus untuk buat kurban, maka dia mampulah tu sebenarnya. Dan tidak ada masalah ataupun tidak ada halangan untuk orang-orang fakir miskin yang memang dia ada harta dan memang maksudnya dia kumpul duit tu untuk melaksanakan ibadat kurban, tak ada halangan, ya. Dan macam saya sebut di awal tadi, sehingga Rasulullah SAW dia kata hukum ni makan, sehingga Rasulullah SAW beri amaran dalam beberapa buah hadis kepada mereka yang tidak menunaikan ibadah kurban. Antara hadis tersebut ialah yang ni kena check kan, saya ingatkan diri saya teman-teman check status hadis ini, iaitu sesiapa yang mempunyai kelapangan, kemampuan tetapi tidak berkorban, janganlah ia mendekati tempat solat kami. Okey, saya tak sempat nak check, saya memohon untuk tuan-tuan pendengar-pendengar untuk checklah status hadis ini sama ada sesuai atau tidak, ya. Tetapi memang ada sebagian ulama yang menghukumnya sebagai makruh. Jadi saya ingat sekadar itu sahaja perkongsian kita untuk malam ini, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih di atas perkongsian dan hikmah yang diterangkan berkenaan dengan ibadah kurban itu, insya-Allah. Jadi kita boleh rangkumkan dalam sesi ini, kita beritahu nyatakan bahawa ibadah kurban itu merupakan ibadah yang sangat terbaik untuk kita didik iman dan jiwa kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam ibadah kurban itu sudah banyak terangkum nilai-nilai yang boleh membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih banyak di atas perkongsian Ustaz Anas bermula pada awal tadi sehingga pada sekarang ini, yang banyak walaupun ringkas tapi saya rasa banyak poin-poin penting dan yang berharga yang boleh kita kutip berkenaan dengan objektif penghayatan serta penghormatan dalam ibadah kurban. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Anas di atas kesudian untuk bersama dalam sesi pada malam ini. InsyaAllah kita harapkan supaya Ustaz Anas boleh bersama lagi pada sesi-sesi yang akan datang kalau dia jemput. Jangan segan dan jangan malu, insya-Allah. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ustaz Anas di atas kesudian, insya-Allah. Untuk seterusnya kita akan ada sedikit taklimat. Saya nak kasih taklimat berkenaan dengan ibadah korban, iaitu untuk sesi penerangan tentang siapa yang ingin berminat untuk melaksanakan ibadah korban. Tapi sebelum tu kita tengok dulu sedikit video ini sebelum kita pergi kepada seterusnya. Mana yang lagi bagus kita laksanakan ibadah kurban ataupun di luar negara? Baiklah, afdolnya begini,
sebaik-baiknya kita laksanakan ibadah korban di tempat kita sendiri. Kita yang pilih dan kita yang beli sendiri lembu atau kambing, kita sendiri yang bacakan niat sebelum penyembelihan, kita sendiri yang sembelih, kita sendiri yang lapah, kita sendiri yang agihkan. Itu adalah yang terbaik. Cuma jangan sampai oleh kerana banyak halangan kita terus meninggalkan ibadah korban. Ini akan jadi satu kerugian yang cukup besar setiap tahun. Alternatifnya adalah apa kata kita laksanakan ibadah korban di luar negara. Dengan cara begini kita dapat membantu saudara se-Islam kita di negara-negara yang sangat-sangat memerlukan, yang hanya makan daging setahun sekali. Semua inilah organisasi yang benar-benar boleh dipercayai. Antaranya adalah pertubuhan fitrah ummah yang boleh diyakini insya-Allah. Malah Abang Bak sendiri pernah menggunakan khidmat pertubuhan fitrah ummah untuk ibadah korban dan tahun ini juga akan meneruskan menggunakan khidmat pertubuhan fitrah ummah. Jadi jom sama-sama kita laksanakan ibadah korban bersama pertubuhan fitrah ummah dan layari www.fitrahummah.com. Together we share. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Itu dah sedikit iklan lah dan video berkenaan dengan hukum-hukum yang ringkas tentang ibadah korban. InsyaAllah kita akan ada sesi yang lain untuk sesi bagaimana tuan-tuan puan yang telah mengikuti ibadah, siapa yang dah daftar jadi peserta pada tahun ni, akan ada beberapa panduan ataupun perkara-perkara yang perlu tuan-tuan puan buat, khususnya yang akan melaksanakan ibadah korban, yang bakal melaksanakan korban dan yang telah mendaftar. So antara contohnya bila kita tak boleh potong kuku dan sebagainya. Jadi itu kita akan ada sesi lain berkenaan dengan hukum-hukum fiqh yang berkaitan tentang ibadah korban. InsyaAllah kita ada lebih kurang dalam 3 minggu lagi sebelum ibadah korban nanti. Kita akan buat sesi tersebut. Live juga, mungkin secara Zoom dan sebagainya. Okey, baik. Tapi untuk hari ini, untuk mereka yang belum lagi daftar untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini dan masih lagi tercari-cari dekat mana tempat yang sesuai untuk melaksanakan ibadah korban, insya-Allah saya akan beri sedikit briefing pada selepas ini sekejap lagi. Tapi untuk saya maklumkan bahawa insya-Allah pada tahun ini saya sendiri akan turun ke Kemboja. Saya sendiri akan turun ke Kemboja, negara Kemboja untuk melaksanakan ibadah korban di sana bersama Pertubuhan Fitrah Ummah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang mendaftar dengan saya akan cuba letakkan di negara Kemboja supaya saya sendiri boleh tengok dan pantau pelaksanaan ibadah korban tuan-tuan puan-puan yang daftar dengan saya lah, dengan Ustaz Aizat di Al-Badilin Center Bandar Baru Sentul, insya-Allah. Tahun ni saya decide untuk turun lah supaya saya boleh tengok sendiri bagaimana pelaksanaan ibadah korban tuan-tuan puan-puan di sana. Dan kalau sempat saya akan hantar gambar, saya akan sharekan live
live ibadah korban di sana insya-Allah pada apa nama tu raya haji nanti insya-Allah. Okey. Baik. Jadi untuk tahun ni insya-Allah pelaksanaan ibadah korban kita seperti biasa okey. Ni ibadah korban iaitu masih lagi kekal harganya satu bahagian RM320. Ada tempat-tempat lain yang mungkin dah naik, dah 300.5 dan sebagainya. Mungkin ada yang kekal lagi 320. InsyaAllah pada tahun ni untuk ibadah korban lembu di luar negara, kekal harganya RM320 satu bahagian. Dan sebenarnya banyak negara yang kita akan buat ibadah korban ni. Bukan Kemboja saja. Jadi di Uganda, di Tanzania, di beberapa Afrika ni, mereka yang buat ibadah, mereka yang daftar promo Syawal hari tu yang harga dia RM299 hari tu, dia akan dibuat di beberapa Afrika sebab sana dia punya lembu lebih murah berbanding di negara-negara yang Bangladesh, Kemboja, Vietnam, Indonesia dan Laos. Negara sana pun murah juga, tapi itu lebih murah sebab tu boleh dapat diskaun kurang lagi. Baik Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan puan daftar ibadah korban pada tahun ni, saya akan cuba daftarkan ke Kemboja dahulu supaya pendaftaran tu di tempat saya, di tempat Kemboja yang saya pergi ni, saya boleh tengok sendiri dan saya boleh laksanakan sendiri insya-Allah dengan tim Fitrah Ummah insya-Allah nanti. Tapi kalau dah habis di Kemboja, baru saya akan daftarkan di negara-negara lain lah. Itu untuk lembu Untuk kambing, okey, kambing luar negara, satu ekor kambing RM490 di 4 buah negara sahaja di Mekah, Indonesia, Bangladesh serta Uganda. Okey. So siapa yang ada rezeki lebih nak daftar ibadah korban kambing, dia ada 4 negara. Okey, baik sebenarnya okey, baik kita tengok dulu ke kambing. Kemudian kita ada juga ibadah korban lembu di Malaysia. Ibadah korban lembu di Malaysia ni kita akan laksanakan di tempat penyembelihan, tak silap ustaz, di Kajang. Siapa yang daftar ibadah korban di lembu di Malaysia, tuan-tuan perempuan boleh pergi tengok sendiri dekat tempat penyembelihan tu, dan daging tuan-tuan boleh ambil sendiri. Tuan-tuan boleh ambil. Tuan-tuan nak ambil boleh. Tuan-tuan nak minta bagi Fitrah Ummah agihkan pun boleh, tapi yang terbaik ni tuan-tuan perempuan ambil lah. Tuan-tuan tengok sendiri dan ambil sendiri untuk daftar lembu di Malaysia. So lembu di Malaysia dia ada 2 grade, grade A dan grade B. Grade A harga RM880 satu bahagian. Saya rasa ini standard rate lah ibadah korban lembu dekat Malaysia ni, 800 ke 900 begitu. Untuk lembu grade A maknanya lembu yang besar 200 hingga 230 kg, RM880 satu bahagian. Untuk yang grade B RM760 satu bahagian. Lembu dia kecil sikit, iaitu 130 hingga 150 kg. Bukan maksud kecil tu dia tak cukup syarat, dia tetap cukup syarat. Sebab dia nak lembu yang nak dikorbankan ni, dia ada syarat-syarat dia tertentu. Dia kena cukup umur dia apa semua dan sebagainya. Cuma berat je lah, kurang sikit lah. Okay. Kalau kambing di Malaysia, satu ekor kambing RM1,550 juga di tempat yang sama, tak silap ustaz, di sana. Siapa yang daftar di ibadah korban dekat Malaysia, nanti ustaz akan bagi dia punya location apa semua dan sebagainya untuk boleh pergi ke sana. Saya ingat tahun lepas ada peserta ustaz yang daftar di Malaysia dan dia pergi sendiri di sana. So harga dia RM1,550, berat kambing lebih kurang 30 hingga 35 kg. Saya rasa ni kambing Malaysia lah. Harga Malaysia ni memang agak mahal sikit, 1000 lebih. Okay. Baik. So itu yang berlaku. Jadi tuan-puan yang ingin mendaftar, boleh mendaftar sekarang. Lebih awal lebih bagus, sebab saya tahu ada biasa kadang-kadang hujung-hujung nak dekat raya, nak dekat raya Adha tu baru kelang kabut nak daftar.
Jadi daftar awal supaya boleh je sebab kita tutup pada 28 hari bulan Jun. Kita tutup pendaftaran pada 28 hari bulan Jun. Dulu raya pertama, raya kedua tu pun masih buka lagi. Tapi oleh kerana semakin ramai yang mendaftar dan pihak Fitrah Ummah memperkemaskan lagi SOP supaya tidak kelang kabut, tidak terlepas dan sebagainya, maka kami buat tutup lebih awal pada sebelum Aidil Adha, iaitu pada 28 hari bulan Jun pada hari Rabu, iaitu pada hari Arafah 9 Zulhijjah tersebut. Tak silap Ustaz, mungkin sampai pukul 12.30 hari, begitulah. Biasanya begitu, 12.30 hari. Jadi tuan-tuan dan puan boleh standby dulu, maknanya daftar sekarang tak apa, kalau ada duit boleh daftar terus ataupun boleh bagi terus nama, dan yang berminat nak daftar tu boleh ambil nombor telefon Ustaz 010 okey 010 796 7597. 010 796 7597. PM ataupun WhatsApp Ustaz. Cakap Ustaz, saya nak join ibadah korban pada tahun ini. Jadi nanti Ustaz akan bagi kaedah cara untuk mendaftar ataupun Ustaz akan masukkan dalam grup. Ustaz akan masukkan dalam grup ibadah korban dan nanti tuan puan dekat dalam grup tu akan ada lah cara mendaftar, borang dia, lepas tu update dan sebagainya. Baik. Okey, boleh. Sekali lagi, nombor telefon Ustaz 010 796 7597. 796 7597. Okey, untuk siapa-siapa yang belum ada lagi nombor telefon Ustaz, so itu adalah nombornya supaya tuan perempuan boleh mendaftar insya-Allah. Okey. Kalau ada apa-apa soalan pun boleh juga melalui apa nama tu, nombor telefon Ustaz tu. Tak ada masalah. Okey. Kalau nak daftar, nak bertanya apa semua sebagainya, boleh PM Ustaz. So, Ustaz akan maklumkan secara senang insya-Allah. Baik, kalau soalan pun sama boleh melalui apa nama tu, nombor telefon tersebut. So cara mendaftar, cara apa semua Ustaz akan bagi tahu dalam WhatsApp lagi insya-Allah supaya lebih mudahlah. Baik. Rasa itu saja untuk sesi pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. Insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Jangan lupa sharekan video ni kepada sahabat-sahabat lain insya-Allah supaya dapat manfaat insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. Insya-Allah kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang silap Ustaz sendiri. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama dengan Ustaz pada malam ini. Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Selamat malam dan jumpa lagi.